Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'i waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Surah Ad-Duha. Siapa ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahu maulana al-'azim. Sedikit lagi sambungan daripada beberapa ayat dari surah Al-Lail. Setelah kita lalui daripada surah Al-Lail itu dah 16 ayat, baki lagi 5 ayat. Nah, kerana ayat ini, surah ini mengandunginya 21 ayat. Sebelum sikit pada tu Allah menyatakan inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahu di sini bahawa Allah menyatakan fa anzartukum, maka aku
telah menakuti akan kamu hai ahli Mekah, maka aku pertakut ataupun aku menakuti akan kamu hai ahli Mekah akan api neraka yang bernyala-nyala dengan kait jika sekiranya kamu tu tiada beriman. Jika kamu tak percaya seolah-olahmu ni tak sambut nikmat Allah Ta'ala beri kepada kamu ni bukan main. Nabi hak lebih sekali sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan daripada puak kamu Arab. Bagaimana kalau kita tu pilih Nabi orang Melayu? Allah. Nah, maknanya kelebihan bercakap dah tu. Nah, ya orang ni kan dia pegang dengan bakar, pegang dengan bangsa, sutrik bangsa. Belalah tak bakar kita pun bangsa. Ada dia pegang juga dah. Orang jadi orang besarnya, orang ni, orang Melayu misalnya. Jadi berasa suka serenak satu segi walaupun kita tak kenal mata hidup. Tu nak ayat tabiat. Tabiat manusia dia balas tu. Nah, batu lagi pula tambah sekapung kita pula dah. Oh, tu orang kampung tu dia tak pernah mengaji pun. Dia jadi balas tu. Tabiat manusia pun ni. Nah, memang dia mau bersadar dia. Aisyah. Apa ke kampung mo kenal hangat dengan dia. Gitu. Dia tak ada sedekah. Dia tapi pula. Nak ayat bangga. Apalagi sebangsa lagi, kampung lagi, keluarga lagi. Tiba-tiba dengan sebegitu lebih tak terima ajaran berat sekali. Ni Allah Ta'ala tuju ni. Fa'anzartukum naran talazza. Ya Allah dah. Puak engkau. Mu ni kalau kira di segi lebih Arab tu lebih pada umumnya. Lepas tu mu pula keturunan Quraisy. Bapa Quraisy puak mu ni lebih. Allah Ta'ala mulia. Duk pula di tanah mulia. Tanah yang ada padanya Kaabah. Seolah lak bagi sekalian dunia. Kiblat kota mari lak. Tengok lak merang tak tengok. Dulu pusing itu dah itu kan. Lak merang. Ni kiblat lak. Tengok dia semaya keliling penuh dah. Kita kena jawab semua dah semua lak. Apabila terima ke Allah nasib baik benar. Tapi kamu tak terima seolah mutolak nikmat yang terbesar. Orang tua kata ni buah golak mari dapat ibadah hanya tolak. Ni halal boleh. Halal. Orang tua panggil halal. Sebab kita kena dulu nak halal. Mari daripada bahasa Melayu surat panggil halau. Melarat kapur panggil halal. Bila mari suatu perkara di kita ni nak halal kena dulu. Syaitan ko hak molek. Sebab kedua-dua tu ni halal macam kadang-kadang hak molek mari pun nak suruh halal juga. Dia sama bomo halal, rebah bomo itu kan. Kita buat banding orang molek nama hidup rumah kita hambat beramak dah kak. Hambat ni orang tak molek tu pun nak cara dia nak hambat ada gaduh. Dia mau mari dengan Allah kita dengan tangan terbuluk. Itu kan. Ni orang molek mari. Tu nak buat banding apa tu? Hari ni kalau dia tak kenal apa dia amal molek hak aib mai sama kita tu hubungkan dengan nasab yang karamat dan mulia. Nak mari pertolongan dari Allah kepada kita tak reti halau. Ni pasal-patulah puak Quraisy Mekah ni tak reti ni Muhammad ni orang mana. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Tu ada akid nikmat panggil ayat imtina pasal kita kak duk sebut nikmat para tua dak kata anak cucu mu ni kak aku duk bela mu ni Allah tidur tak tidur mu dak tak ada sihat jak kecil gitu duk bela mu ni lah makan tak cukup tidur tak sepenuh mata para tua dak akid lagu tu yang kita anak sana weh ni tak air mata tu hak lembuh hak keras perut tak stik pun tak gitu kan maka Tuhan kata kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah bangkit daripada puakmu hai Arab. Seorang rasul daripada puakmu.
Rasul yatlu alaikum ayatina, dia mai baca ke atas puak kamu tak ayat kami, sedangkan puakmu puak ummiyin, puak tak ada kitab. Puak ada kitab, puak Yahudi tu ahli kitab, ulama Yahud, ulama Nasara ahli kitab. Puak muda Mekah ni walaupun lebih mu tak ada kitab, ummiyin. Asal lugahnya tak pandai menulis, tak pandai baca. Tiba-tiba Allah Ta'ala bangkit boleh baca ayat kami ke atas kamu, wa yuzakkikum, menyucikan kamu daripada kekotoran pegangan akidah, semua menyucimu. Tiba-tiba mu tak terima. Ni mana kata tu ada akid-akid lagu tu dah. Oleh tu di akhirnya wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia ajar semua kamu kepada barang hak yang kamu tak pernah tahu, dia ajar kamu. Sedangkan dia tak ada mengaji apa di mana. Ini sah bahawa dia ni aku latih betul-betul dia. Aku beri ilmu ke dia, mai ajar buat kamu. Tu terhadap baki ayat tu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Oleh itu fazkuruni washkuruli. Oleh itu mu kena ingat, mu kena sebut dan mu kena syukur, wala takfuruni, dan mu janganlah kupuk eka nikmatku. Tu ada nasihat. Kita ambil daripada ayat tu, begitulah kita. Bagaimana tumbuhnya agama di Mekah, siapa ke kita ada di hujung Allah ni, Allah siapa mari. Melalui dulu ke belajar mari. Lah ni tengok YouTube. Siapa seluruh dunia ni pada berkecek sini, duk mengajar di sini ni. Kadang mahtal lah esok terus pak mana orang duk nana boleh mengaji. Duk di Mesir, duk di Jordan, duk di mana Naya kata dunia tu pada kita kena luas, tapi sebenarnya sempit je. Bila tengok yang akhirat, pandai tak ada. Pada tak dengar lah. Rupa kita duduk dalam alam perut ibu dulu, sempit tu boleh duduk. Tubik sini kemai berapa kali ganda luas pada perut ibu. Pula sekali lagi alam barzah kepada akhirat lebih luas lagi pada tu. Tapi walaupun luas sempit, nasbah kita di sisi Allah Ta'ala mudah je. Dia nak menyapa pada hak tak sapa, dia tak wisapa pada hak sapa pada hak ia HP. Tengok hak duk jauh, dah Tuhan buka. Dapat. Hak duk dekat saya tak buka belaga layar, tak boleh nak pergi. Itu ni katuk pula telinga sumak. Saya dengar. Dengar tu dah. Wastausyau thiyabahum. Nuh cerita, umatku ya Allah, ketika aku pergi nak dakwah dia pekuk telinga, dia selimut itu. Tu saya tengok. Pekuk telinga pula, takut masuk pengertian dalam telinga. Tengok orang hak tak buka, tak taufik. Duduk sekali-sekali tak terima gitu mu. Bila tengok apa situ, kita kelih mengingat pada kita Allah. Nikmat hak duk sebut saat ni dah. Bolehkah kita ambil dengan mudah? Allah. Ni syukurlah banyak. Tu dia, kita hidup dalam akhir zaman dalam keadaan kelak kabut pun, bila Allah Ta'ala jaga, semoga-moga kita selamat. Hujan lebat pun ada payung, tak ada apa. Tak ada tak boleh hujan lah, dengan piah-piah tu dah. Tak merasa tak ada juga. Gitu kan. Baiklah, itulah menariknya ayat ni. Lepas tu nak sambung, Allah sebut lagi kata wasayujannabuha fa'anzartukum naran talazza la yaslaha, tiada masuk, yakni sebagai masuk yang kekal itulah kanakinya. Tiada masuk akan dia akan neraka tu malaikan hanya oleh orang yang syaqi, yang celaka, yang kufur, yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazim daripadanya mendustakan akhirat. Orang tu je akan masuk neraka, yakni sebagai masuk yang kekal. Kena tangguh situ. Dapat nak tolak Murji'ah. Orang Murji'ah dia kata orang mukmin, orang Islam sama sekali tak masuk neraka walaupun dosa. Sebab dia kata ni, Tuhan kata tak akan masuk neraka malaikat hanya orang asqa. Orang yang asqa ni kalau asal lurah dia panggil isim tafdil. Mana orang yang lebih celaka. Maknanya kalau celaka sikit-sikit tak apalah. Maka orang mukmin
Orang mukmin tapi asin, dia berdosa. Nah. Tapi dia lorak kita ni sebut kelima celaka tu jadi berat. Kalau orang sebelah lek Jawa nu celaka tu biasa ya. Mana orang dalam uzur dia panggil orang di dalam kecelakaan dia panggil. Tak payah bahasa dulu. Pak kita ni tak ada kata bahasa celaka, ada kata. Tapi kalau orang Jawa dia biasa je celaka. Masalah kita sakit di dalam kecelakaan. Ibu saya sekarang di dalam kecelakaan. Allah kita kata. Anak saya di dalam kecelakaan. Allah kita kata. Kita tak payah bahasa. Tak payah bahasa mulia tu. Maksud dalam keuzuran, dalam kemalangan. Bila kena kemalangan, berlaku belanggar kereta, belaga kereta, dia panggil kena kecelakaan. Tu bagi setengah dia guna bahasa. Kita sini celaka ni guna kepada jahat yang paling amat. Jahat yang amat itulah kita tukar amat jahat, ataupun jahat yang amat jadi logat Melayu kampung jahamat. Biasanya tak? Budak ni jahamat sungai. Dia tafsir lagu tu. Ini silap lalu itulah ulama ahli sunnah kita dia cermat. Sebab tu bagi apa-apa kita nak beroyak, nak menghukum, jangan gaduh, kena cermat. Az-zahir begitulah, az-zahir. Tapi itulah ahli sunnah kata az-zahir pada mutasyabihat laisa bi muradin. Bukannya dikehendaki. Kalau itu maknanya mana? Tu ahli sunnah tidak akan masuk neraka, yakni sebagai masuk hak yang kekal selama-lama tu tak akan masuk, melainkan hak yang kufur je. Barulah tak ada apa-apa. Tidak nafi bahawa seorang mukmin jadi neraka. Kalau Tuhan tak ampun masuk juga, tapi qada salah. Tak ada kata telak tu dah. Masuk juga qada salah, lepas tu peluang sebab syafaat. Banyak lagi ke syafaat, banyak lagi. Syafaat orang nabi-nabi, terutama nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama boleh syafaat, anak ibu bapa antara di mari dah gitu kan. Banyak lagi syafaat. Kalau gitu, kalau kita kata tak masuk malaikat al-asqa, ini tak masuk sebagai masuk yang kekal di dalamnya. Baru tak apa kena dengan akidah al-sunnah kita. Jadi maknanya ingat. Tu khauf namanya. Wa sayujannabuhal atqa. Mai sakut dengan hal ni pula. Dan lagi dijauhi daripadanya, daripada neraka itu. Wa sayujannabu, jannaba yujannibu. Orang mengaji surah bina maf'ul yujannabu. Masuk sin sayujannabu. Min babil hadf wal isal ay wa sayujannabu anha. Sebab dia cuma dan lagi dijauh. Apa pula reti sah lagi. Bukan sekadar jauh. Reti daripada bentuk bak tafa'in orang ngaji surah. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan wa bina'uhu litakhsir. Ini beda ngaji keadaan ulumul Quran bukan ngaji pada ngaji boleh baca artinya, bahasa mudah weh Quran tak payah ngaji. Ni hak berat ni, tertipu banyak lagu ni. Ada demo didiklah tu. Quran tak banyak lah. Tu bab fa'ala dia panggil. Ni jannabah. Menjauhi banyak, jauh sungguh. Tak apa kita ngah. Tu dah guna wasayu jannabu dan lagi menjauhi jauh sungguh daripadanya tu pelik pada neraka ya jannabu rajak pada nar di atas. Menjauhi akan siapa tu nak akan al-atqa tu nak yujannabu di menjauhi daripada neraka itu akan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi guna al-atqa sama wazan dengan ashqa.
Pengamal orang mengaji kata kelima isi tabdil, tapi bukan murak. Tabdil laisa ala babi. Yang mana? At-taqi, orang yang takutkan Allah. Bukan arti kata yang sangat takut benar baru boleh masuk syurga. Tak, yang takut itu iaitu orang ada iman. Amalan zahir kau kira dulu. Noyak tak asahnya itu. Puntanya tapak ya dah tu dulu. Pas bangun ni kau kena dia. Tapak kemah dulu. Saya kan? Sampai ke dua tapak saja tu Allah gali tanah luah macam mana tanah paling turunnya kita panggil jarum pulak kurung ni dua tapak we kemah pacik pula dah tengok kena dah lagi ni nah mata tak ada lagi ni kemah dah ada kemah tak apa bangunnya tanah lagi duduk tu kapak siapa puluh-puluh tahun duduk tinggal tapak dia mau gali kamu pah mana dah temu ni boleh bangun tak ada nak tapak lain tapi kalau dah cuba duduk lama cara dia besi berkarat kena buat mohak lain tapak tak ada nak tapak lain begitu asas iman kita nak pergi akidah ni kemah duduk dalam walaupun bangunnya di atas nampak tak lah hanoi tapi perintah ni hanya panggil sekurang-kurang nak panggil orang atqa dan attaqi orang yang ada iman bila sebut iman mesti berkait dengan iman bi ya orang muttaqi mati di atas takwa iman. Allah ba'ahyina bil iman wa amitna bil iman. Amin ya rabbal alamin. Patut apa lagi tambah amilus solihat ihsan pula hak tu gak menambahlah. In janji dari Allah. Sebab tu bi akidah ahli-sunnah kata orang mati di atas iman wajib syurga. Wajib apa? Wajib aridi ataupun kata lain lagi wajib syar'i boleh panggil satu lagi wajib akal ya arid wajib akal dah tilik kepada dia janji ni dia janji kan ni Allah azim Allah benar sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah kita dah sebut dah telah benar Allah ke janjinya dia janji gitu dia menunai gitu yang mai pula dia ayat innallaha la yukhliful mi'ad Allah tak menyalahi janji mustahil menyalahi janji kerana menyalahi janji sifat kekurangan minan naqais semua kekurangan tiap-tiap kekurangan mustahil atas Allah nampak setiap kekurangan itulah kita yang mau mengajar lagu ni kak jadi kau nak syukur tak ada arah tapi tak ada nak minta pahala dah ada ingat apa tahu tu dah hati kita tanam siapa tahu tu tak nak bila dah pahala berapa weh ni ga Allah subhanallah siapa boleh apa kata tanam apa kayu Allah itu kan barulah buat tak royak gitu tak buat tak apalah kita orang iman kan apa nama ni ipih lagi tak tebal kena royak lah kena daya-daya dah apa budak nak buat gapo kena duk daya-daya gitu dulu ubat budak nak menyuakkan dia tu kena duk daya-daya wi manis lah dah mau sedap ubat budak tak apa tahu tua ubat tua pahit dalam ke ubat manis tak anggur ke tua akak ala manis ala kira tua dia kena akak pahit berkerut tapi telah juga kerana ubat ia menyembuhkan kita reti khusyat ubat walaupun rasa pahit telah pahit sekinar je nah tak apa pahit ke soal nah tak apa telah Allah telah apa kaca telah dah tahu dah kata pahit kerana ada khusyat menyembuhkan penyakit nampak sebab itulah bila tahu gitu uzu apa itu sini redha dengan qada Allah cemah apa saja uzu redha dengan qada atqatu alladhi yu'ti malahu yatazakka Allah yang mendatang tu makna memberilah ia akan hartanya orang yang takut ke Allah tu setengah pada sifat dia takut dengan harta iaitu mendatang ia memberi ia akan hartanya yatazakka hal keadaan jumlah jadi hal keadaan ia jumlah jadi pada dhamma mustati yuti hal keadaan mensuci ia yakni bagi Allah semata-mata yatazakka qad
Nah, ayat satu, qad aflaha man zakkaha. Orang yang menyucikan, menyuci diri, menyuci akidah, menyuci hati, menyuci harta, menyuci pakaian, Allah menyuci tempat kediaman. Hak paling nyata saat kita nak sembahyang kena suci habis dia kata Allah. Tu nampak sekali. Dah, akidah pun kena suci. Kalau akidah dan etika tak suci, sembahyang pun tak sah. Kerana ibadat tak sah melainkan dengan niat. Niat tak sah tak kena ma'bud. Dia kena suci sungguh. Lepas tu pula mulut tu kena suci pula dah. Apalagi suci cara sunat bersugi apa itu ini. Nah itu kan. Lepas tu dalam ketika kita membaca pula duk baca kalamullah ketika lah semaya ni beripung sungguh. Dengan doa ada sikit, dengan baca Quran ada sikit, dengan selawat ada, zikir segala bahagian zikir ada, perbuatan pada Allah dengan tunduk, dengan rokok, dengan tabik, dengan apa ada berlaku ada semaya. Berdengar Allahu Akbar, mulut kata Allah Maha Agung, tangan wallah tak ada ke tabik sama kita 12 ada tak weh? Ada dah. Tabik besar tak ada gitu dah. Kalau tabik lagu ni orang kata punah ke punah. Nama tak bagi dah. Kau dia kah? Terkejut. Dia mata tu bagi dia ke punah. Tak apa. Nah itu kan. Tapi tabik tu hanya akak dua. Allah. Dikatalah Quran ni beripun sungguh. Dengan patai lari, patai makan minum, patai berkau. Apa makna mendatang? Itu makna menyuci. Nak tafsir, nak taswir panggil. Dengan boleh taswir pada kata mendatang. Apa makna yu'ti malahu yatazakka? Dengan dibelanja. Kalau Arab panggil boleh taswir, ditafsir. Makna mendatang harta hal keadaan mensuci bagi Allah dengan makna dengan dibelanja, yakni akan hartanya itu kata kita maf'ul. Dengan bahawa dibelanja ini akan hartanya itu pada jalan. Belanja kena atas jalan. Tukang. Saya panggil itu tak? Ada itu. Patut ada salah lagi apa? Sawadi pak dia panggil apa? Tak. Kau dah bahasa Melayu tu apa tu? Sawadi pak. Itu nak jumlah raya. Kena cara lah mudah-mudah saya kampung ada. Jadi kena cara. Bawa kereta pergi kena cara. Kita nak berjalan lalu lintas pergi kena cara. Selamat tak jalan raya boleh kita ambil waktu main iktibar ke diri kita dalam berjalan agama. Sebab agama dia panggil jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk olehmu ya Allah akan kami jalan yang betul. Sabilillah, jalan Allah. Kita nak belanja harta berkena dengan jalan Allah. Tu panggil tazakka. Bukan kata ada harta ikut say. Habis tak ada kira berapa tu tapi habis sia-sia macam laut. Tak itu kan? Tak ya tazakka. Allah, ayat panak-panak gini kita perhati dengan Allah. Lihat. Iaitu dengan dibelanjakan akan hartanya tu pada jalan. Itu susah. Apa jalan? Nak jatuh persi. Nak kata jalan ini satu majaz isti'arah. Pinjai perkataan jalan buat cakap. Dia panggil majaz isti'arah. Jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Muhammad, muajarkan manusia tu kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu kepada agama Tuhanmu yang dibani seperti jalan. Kerana orang ni tak dapat nak sapa kepada tepi. Itu dah. Kita tengoklah kapal, tak nak kapal. Dia buat jalan nak pergi Mekah. Dia tunjuklah. Apa? Ni jalan. Laut apa tu juga. Laut luas suk mata mana boleh pergi ke sini. Kapal kolak apalah. Duduk lapung gitu ya. Kapal besar yang ada gunung di bawah. Ada bukit di bawah. Lah itu kan. Lagu belagor lah. Kena ada reda itu gitu je. Ni jalan apa yang turut jalan. Kita tak harap apa seperti itulah. Jalan je ada. Kan turut jalan.
Walau nak pergi dekat apa jalan lah ni. Nama masjid ni nak tahu dulu. Tak apa tak lekak lalu tak leh. Jalan nu, YouTube dulu. Dah itu kan. Tu jalan. Jalan payah jalan perubahan tu zaman. Kena turut cara-cara jalan. Tu nak witi tu panggil jalan agama. Tu dia. Dia dengan dibelanjakan pada jalan ini agama Allah diperatur ibarat. Sama ada sedekah itu yang wajib atau sunnah. Sedekah kerana Allah semata-mata. Kerana ni makin keluarlah ilak pada belanja ni kata. Dibelanja pada jalan agama Allah kepada fakir miskin sama ada wajib sunat. Belanja sedekah kerana Allah semata-mata dipanggil ihsan. Atau panggil ihsan. Kalau tak ada kerana semata Allah panggil tak ada ihsan, tak ada ikhlas tu lupalah. Ayat ini nak turun sabab bagi turun ayat. Ayat ini turun lera itu kan. Nama dia Abdullah. Tengok sulit sungguh. Ayah dia Uthman, Abdullah bin Uthman. Kalau dia kata sahabat yang paling lebih sekali ialah Abdullah bin Uthman. Ngombe kawan-kawan. Ngok ni tak. Dah itu kan. Setahu aku Abu Bakar. Ya okey. Kata Abdullah jelah Abu Bakar tu dah lah. Alam kunyah Abu Bakar, nama ala isterinya Abdullah. Ayah dia juga masyhur dengan apa dia? Alam kunyah juga Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Dua-dua beranak sahabat kedua. Nama tu Abdullah bin Uthman. Antara Abu Bakar dengan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Tuanku benatah kita perera kayu leh kecak. Dia panggil tuanku itu dia. Kau tak ada nasi semua bagi-bagi. Ya, terima kasih tuanku. Dah itu kan? Terima kasih tuanku. Tu dia. Sebab tuan duk bela dia, tapi kita tak kenal tuan. Tuan hak sungguh lah. Tak terima kasih. Baik, dia pergi beli daripada tuan dia. Siapa tuan bilanya? Badal. Namanya Umayyah bin Khalaf. Ini salah satu daripada kepala hak yang ganah dalam Mekah masa itu. Puak geruk Abu Jahal lah ni. Puak geruk Abu Jahal ni. Umayyah bin Khalaf. Hal keadaan Umayyah bin Khalaf ni menyakiti ni ia. Duk buat menyakiti ia. Tua dia ni duk buat menyakiti akan dia, akan Bilal. Nak tengok cara kena menyakiti, tengok dalam kitab sejarah mengenai dengan hani. Mengenai sejarah Bilal kau boleh tahulah. Kena layu api, kena ikat kaki nak ke atas palak, bawah pinyak atas belakang. Kena jemur panah di tengah panah yang terik. Ambil batu sungguh 3 berat tok tak dada. Semua perkakah ni kalau tilik pada biasa kak matilah. Pokatiknya begitu dah itu kan. Tapi ini tak luar biasa. Nak jadikan tauladan kepada umat yang kemudian. Sebab kalau itu kena berat lah. Kenapa? Ingat kalau lapis ni baru kita alhamdulillah bahasa pun nipis je. Tapi tak ada tengok aku kena gini orang lain tak ada kena. Jadi kot tu. Itulah dia buat menyakiti macam-macam. Tengoknya buat ditelentangkan tengah panah. Tengok. Tu setengah pada cara dia buat menyakiti pada Bilal. Diteletakkan di tengah panah yang terik. Pak Mekah pula dah. Panah pak kita pun dah. Dan lagi pula ditaruh batu besar atas dadanya ada. Usung batu, orang nak letak batu tu kena usung berat batu. Tak atas dada Bilal. Masya-Allah. Tapi Bilal tak ada kata apa-apa. Orang buatlah mana pun dia nak saja supaya dia tu kumpul dengan Muhammad tu je, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak ikut nama awak gana tak kata cuma dak ahad. Gitu. Ya kalau lagak kita ke orang sini sama tu duk tubik di perut.
itu dah. Tapi kena mula ahad. Ahad jadi selalu nama Tuhan. Qul huwallahu ahad. Cuba kita tu jadi ahad. Apa hal dah? Bajikan hal dah. Apa kita ingat nama Tuhan? Bajikan hal. Tak itu kan? Tak tahulah pada umumnya bukan saja dah ahad tu. Tiba-bila. Orang dah buat lagunya dah. Gitu. Serta dikata kepada Bilal, senantiasalah engkau semacam ini. Hei Bilal, mu ni begini nak sampai bila pun. Senantiasalah engkau hei Bilal semacam ini hingga sampai kau tu mati. Atau mana-mana satu ikut. Kau tidak mati, kau tak mati pun boleh. Atau kau tu kufur dengan Muhammad. Tak apa pun selamat amat. Kalau tidak, beginilah munya. Allah buat lagi, kata lagi. Tapi akhirnya orang dah buat ke dia ni Umayyah ni mati di Perang Badar. Kata setengah mati dengan tangan Bilal. Pada yang muka orang ni. Pada yang muka dah. Itu dia. Ada masuk dalam kata terbunuh 70 tu daripada Quraisy. Serta kata begitu. Maka ia Bilal radhiyallahu anhu duduk kata ahad. Ahad. Kalau kita dia bunyi lagu tu lah. Sebab kita nak nyawa tak ada kan. Kita ingatkan ahad. Ingat kita. Maka dalam keadaan begitu, maka dalam itu dia kejar tu. Maka dalam keadaan begitu ataupun maka ketika itu siapa yang kanak dia kanlah. Itu dia. Maka dalam keadaan begitu lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mana? Lalu ni kok Bilal. Kerana ke lalu ni lalu kok tepi Bilal. Orang dia menyesal ya lalu, tapi dah masa tu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dhaif lagi bukan. Itu kan dia diri pun duduk dalam jaga orang. Dalam jagaan Abu Talib. Dan isterinya Khadijah orang malu orang. Tu dia pula keluarga dia pun ada kawan dia. Cuma dia tu tak boleh lagi nak pergi buat batu tolong orang secara lalu tengok bila duk gitu masuk pergi sama Bilal. Biar lalu kita tengok bila ada kena gitu lalu maka sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni kepada Bilal radhiyallahu anhu dia katalah ke Bilal ahad yakni Allah melepas akan dikau. Hei Bilal, kamu duk kata ahad itulah akan melepaskanmu satu hari. Tu Nabi kata pada tu yalah hanya masa ketika doa lagu tu yalah sabar ingat hak Tuhan apalah tak lalu satu hari Tuhan akan tolong gi Nabi tak apa. Tu masa tu ni kita tengok ni keadaan genting lah guning keadaan selamat lah guning gitu. Puasa kalau kawin orang ni nak tolong pun boleh tolong gua nak pergi mari apa tak boleh lu hanya khabar apa dah. Dalam keadaan masuk lalu itulah kemudian lepas pada tu baliklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Dia klik cerita ke Abu Bakar kerana Abu Bakar ni masalah orang yang ada juga dia tu. Di kalangan masuk daripada orang ada lah. Abu Bakar ni orang ada harta. Dan dia kata bila orang ada azab kesian ke bila orang dah buat siksa dia. Dia klik riwayat ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari ketika tu sahih sajalah. Sahabat sahih yang terdekat sekali belum jadi mertua dan menantu lagi. Dia jadi mertua menantu lepas pada mati Khadijah tu. Itu dia. Masa tu sahabat. Lagi pula sains sebelum daripada dia terima, belum pada dia dilantik jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 20 tahun dia duduk sains dah dengan Abu Bakar. Tiga tu umur Abu Bakar 18 tahun, muda Abu Bakar 2 tahun lebih kurang bulan-bulan gitu. Duduk sains rapid dah.
Nah, saya tak awak terima Islam dia lah. Bila keadaan kita dia royak Abu Bakar kata bila orang dah wazak dia. Lalu maka pergilah ia Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi kepada Umayyah. Siapa Umayyah? Tuan pengulu bagi Bilal tadi. Abu Bakar pergi cari Umayyah. Dia kecek berkira situ minta jual sah tukar menukar pun mau jual lah kat aku. Kalau mau doak dia pasal dia tak turut dah mu. Kalau mu kacau buat nak suruh dia kupur dengan Muhammad, dia tak kupur dah dengan Muhammad. Pas kalau kacau tutrik membuat mati rugi saja. Baik mau jual boleh harga. Nampak weh. Ni tengok. Dia siapa petulungnya Allah Taala. Ada. Allah Taala tak sia-sia ada kun fayakun sampai masa dia amalah ni buat sabar. Supaya orang kena penjara ada sabar orang mari tolong kecek kira selamat. Sabar ada orang murah hati hidup kira tuan tak tahu pada selamat. Buku kerak 10 tahun datang setahun datang 4-5 bulan lepas. Kok mana ada orang duk kira. Tu awak sabar. Sebab itu nak syukur ke Allah, syukur ke manusia, syukur ke orang tolong kita, syukur pada Allah secara hakiki. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak terima kasih ke manusia, namun tak terima kasih ke Allah. Dan sebaliknya, orang tolong kita baik, kita tolong baik kepada orang. Paling kurang doakan. Selamat orang tolong kita, jazakallah khairan, tak ada lain nak balas. Jazakallah khairan. Kalau ada balas siapa? Kita balas tukar menukar. Buat amalan orang tua dulu. Kau boleh puasa kan nampak sangat kok kampung. Lah ni tak nak ada dah. Tak nak ada dah tu. Orang dulu dia buat gapo kalau wak teri mandi ke gelok ke kopai hidung dia panggil zaman dulu. Panggil turut padu zaman dulu Nah, dia tak buat sikit. Cupak ya wak. Orang kata Allah banyak akan habis ke? Tak faham. Dia buat banyak berapa betul juga dia bagi. Boleh bekas juga nak cucu awak gimah gitu. Awak gimah gitu. Awak gimah gitu. Aklik ambil ni pula pergi situ, pergi sini. Ini balik kita kena mau mari. Takkan harta pinggir kelik kosong. Kita pun ada juga ngak bisa. Ngak bisa we. Nah maka buat banyak juga. Sama-sama buat banyak. Nanti nak balas. Mana kau demo dulu, demo masak dulu mari. Kita balas. Ada kita dulu pergi demo balas. Bukan dok nak hak demo dengan suka hati belaka. Tu amalan dia dulu. Amalan ni ada. Ada kan? Gelok beli kedai. Nah itu kan. Ketul tak ketul katul apa semua tak ada bila. Lepas tu kecek pula kira macam dulu mai kau kau. Ni sombongnya. Wala amalan terbesar yang cara tak nampak. Pula timur kemesraan tempat tu kapun ni mesra semua. Lah ni tak ada lagu tu. Nah, tu akra itu amal. Lah ni lagu tu dah. Walau bagaimanapun amalan tu perlu dikembali semula. Nah, tu dia. Apa kata zaman beli? Tak apa, orang ada beli banyak. Oh, banyak beli kawan nak ceramah. Seseroyak tak nak bagi kau lain pula jadi gitu boleh banyak nak kerak ajaklah. Telerak bi tak ada lah. Punah situ pula dah. Dia beli nak ceramah mo ni. Kau tak tahu kau mana. Beli apa lagi? Nanti Allah tulis buku 2 sini buku 2. Orang apa tak tahu. Itu kan. Okey ada sekali. Walaupun perubahan zaman. Nak buat sendiri tak adalah keadaan sibuk lah ni. Ada ke jual beli banyak. Tu dia. Tengah beli serabu pergi bagi situ dah, pergi masjid tu pergi bagi Kalau dia mau cedek dah tak ada dia mau kita pergi. Tak ada nak pergi dah dia mau cedek belaka dah. Dia mau. Itu kan. Pakai kita pula gitu pakai. Tak apalah walau bagaimanapun paling pentingnya kita ambil faham dulu dan semoga-moga amal baik kita kembalikan. Nah, amal yang bagus kita kekal dan teruskan. Yang tak baik kita tinggalkan. Itulah. Kita kembali sini ceritanya lalu pergi belilah tukar dengan hambanya. Abu Bakar pun ada hamba juga. Dia minta tukar. Tukar masalah jual beli dah lah. Jual hamba dengan hamba. Kemudian apabila begitu
tukarlah dengan hambanya sudah itu bila jadi hamba Abu Bakar, tak ada kata Abu Bakar guna bila awak jadi khidmat ke dia dak. Bila dia beli sudah dah, tukar menukar sudah dah, dimerdekakan dia akan bila ni oleh Abu Bakar itu. Dia berkata a'taq tukar masalah, aku merdekalah mu. Jadi tubuh bila jadi orang merdeka. Hurrun bukan abdun lah. Itu dia. Habis tu selamat apa dia bila dengan sebabnya dibeli oleh Abu Bakar. Maka Tuhan puji Abu Bakar dengan ayat ni. Nah. Wa sayujannabuhal atqa. Atqa ni orang macam mana? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Asal siapa ayat ni turun mengenai dengan siapa? Mengenai dengan Abu Bakar sahaja. Sebab nuzul Abu Bakar. Tapi al-ibratu bi umumil lafzi. Contoh. Abang panggil surah Abu Bakar. Apabila sebut cerita Abu Bakar, tarik sikit lagi, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu merdeka, dia pernah merdeka ne orang hamba. Di dalam Islam dahulu daripada Bilal itu. Sebelum Bilal dia dah merdeka dah ne orang dah. Apabila tahu cerita Bilal dia pergi beli pula. Masya-Allah. Ni dah sebut merdeka saya dah. Zaman kita ni tak ada dah nak amal dengan merdeka saya. Maka setengah daripada masalah umpama merdeka saya juga, orang menolong ke orang di dalam kecemasan, orang kena ikat, orang kena berkah, orang kena zalim, kena apa tolong tu seolah-olah dia lepas daripada kehamaan seolah-olah. Orang kena penjara dengan kena fitnah kadang-kadang waktu tuduh tu wadak sekali. Orang yang bijak pandai, orang kuasa bolehlah tolong masalah menepati merdeka saya lah. Kerana saya sungguh tak ada merdeka macam tu. Tu dia. Kemudian maka kata Quraisy, sabab Abu Bakar merdeka Bilal itu ada kebajikannya kepada Abu Bakar, lalu maka turun firman-Nya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tiada bagi seorang di sisinya, hanya rajak ke Abu Bakar. Yang maksudnya ayat tadi al-atqa allazi, di sisi Abu Bakar tu tidak ada daripada nikmat yang hendak dibalaskan dia. Apa arti? Yakni tiada seorang berbuat nikmat dunia pada Abu Bakar hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yang membelanja atasnya. Tengok. Apa nak ayat? Bukan apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu dia tu beriman, harta dia serah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Tengok. Selain pada dia merdeka, saya merdeka, dia serah pula harta dia pada Rasulullah nak guna apa. Sebab itu tak ada orang nak lebih pada Abu Bakar. Dengan Nabi saja dah. Mutabak Nabi ya tak ada, mutabak lain tinggi segala-gala dia. Radhiyallahu taala anhu wa ardah. Tu Abu Bakar. Hingga Rasulullah sendiri pun Abu Bakar yang membelanja ke atasnya. Tengok. Bila dia ada maklumat kata hijrah akan nak diizin, dia beli sedia siap-siap dah 2 ekor unta. Bila dia minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah, Rasulullah kata kamu nanti sekali dengan aku. Dia pun tahu kata Rasulullah kena hijrah juga. Dia pun beli taruh, simpan taruh 2 ekor unta. Dia seekor dan unta Rasulullah seekor. Tapi apabila Rasulullah pergi rumah dia di waktu tengah malam sallallahu alaihi wasallam, dia pun tahu kata diizin. Aku diizin dah. Buat apa kata malam? Ada apa? Aku sedia dah 2 ekor unta. Unta Musa aku sah. Tak apa Rasulullah tak, aku akan bayar. Allah bakal menangis situ pula dah. Dia sedia tu Rasulullah nak bayar. Ni nak mengajar pada kita ni, walau tok tua baik tarana pun yang nak wi gapo berilah tu amalan dia lah kita nak ingat. Itu kan. Jadi waktu tengah dia tok tua wi kan amat tahu lagu tarik lek jalan kaki tu. Tak itu kan. Jadi buat panggung dengan orang. Hanya dengan walau dia Rasulullah dia menatu dah ketika tu. Tak ada. Tapi sebelum tu dia naik pupu dah dengan Abu Bakar ni. Itu dia.
Masya-Allah. Ni apa yang kata nak tanam kasih cinta pada sahabat-sahabat, nak cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu sejarah Jabariyah mari perasaan mari. Nah, supaya kita boleh nak kenal, kita baca perawak dia, baca perawak kebaikan dia ni, Allah tolong ya Allah kita di serodah kau tambah kita tak. Itu dia. Kemai dia lah belanja atasnya. Hingga bagi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam nikmat hidayah agama tiada kuasa seorang membalahnya. Itu dia. Nah, Nabi SAW sifat dengan hidayah agama. Lepas tu Abu Bakar perlu belanja kat tanah. Nah, ini dah kata apa dia? Ayat tadi dia kata wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Malaikat perbuatan Abu Bakar itu kerana menuntut keredaan wajah Allah Tuhannya yang maha tinggi. Tinggi kemuliaan Tuhan maha tinggi, artinya tuntut pahala Allah semata-mata. Jadi dia buat sebegitu habis harta dia tolong apa? Tujuan dia tak mana? Allah semata-mata. Illa batigha. Dia tidak buat gapo-gapo malaikat perbuatan dia tu kerana menuntut keredaan Allah. Illa batigha maf'ul min ajli panggil. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha. Malaikat hanya kerana menuntut keredaan wajah Allah. Apa Allah? Tuhan yang maha tinggi, al-a'la. Terhadap subhana rabbiyal a'la. Munasabah kita dah kata maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tapi kita lah nama sudah kata lagu tu. Kita tengok muka yang melia, dahi yang melia, penak tu ke bumi. Serendah-rendahnya. Itu tak? Serendah-rendahnya. Syarat nak sah sujud kena meninggi ke punggung daripada lehernya. Kalau sama tak boleh. Rendah sungguh rapat ke bumi dahi. Lepas tu mulut kata subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi setinggi-tingginya. Aku ni serendah-rendahnya. Tengok sujud rapat lagi. Habis itu perbuatan ni tak boleh buat ke makhluk ni. Nah, kalau buat makhluk dengan sengaja lagi tahu lagi apa bukan dengan paksa, kupu. Tapi malaikat kalau dipaksa tak apalah. Itu dia. Munasabah dengan mulut ucap maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Artinya tuntut pahala Allah semata-mata. Maka Tuhan janji lagi kata wala saufa yarda. Dan demi Allah. Nak berkata demi lagi betul lam pada kata lam tu pada lam wati'atul lil qasam. Masuk pada jawab qasam mahzuf. Kedainya wallahi la saufa yarda. Dan demi Allah lagi redha ya Abu Bakar, redha dengan barang yang dikurniai apa? Pahala dalam syurga esok. Habis kat tu. Lepas tu nak tafsir sakut dengan hujah dengan ayat ni. Ayat ini adalah kepujian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu atas membenarnya tasdik membenarnya Abu Bakar dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ucapan dan makna dia tu kita dah pegang tu lah. Allah je yang berhak disembah, serta kita sembah dia saja. Kita mengaku Muhammad ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mengaku dah, dia juga dijadi tauladan bagi kita segala-gala. Dan belanja hartanya Abu Bakar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merdeka ni ia Abu Bakar akan hamba termasuk bila tadi semua tu dia belanja, dia apa merdeka sahaya bahkan membenar semua tu kerana siapa? Kerana tuntut pahala dari Allah semata-mata. Tu sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lepas tu nak borang adalah
Demikianlah. Dia panggil istinbat daripada ayat, ambil istifadah daripada ayat. Demikianlah, yakni seperti Abi Bakar itulah. Maknanya demikianlah, yakni seperti Abi Bakar itulah mereka yang berbuat seperti perbuatannya, perbuatan Abu Bakar, buat ala qadar, tapi wikrana Allah. Maka dijauhi akan dia, akan mereka yang berbuat seperti perbuatannya tu, dijauhkan dia jugalah daripada neraka dan diberi pahala syurga. Supaya itulah juga seolah-olah kata Abu Bakar seorang sahabat daripada umat yang menjadi teladan pada umat-umat yang lain. Lain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak dia panggil ini surah Abu Bakar. Lepas tu kapur dengan bawah ni surah Wadduha, surah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tu ada ayat kelebihan Nabi. Tak kala butuh Jibril tak mari beberapa hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu. Lama-lama Jibril datang. Allah, mu tak mari aku rindu kepadamu. Majita. Kata dia, wastaqtu ilaik. Aku ni gak rindu kepadamu. Apa mu tak mari? Allah kata Jibril alaihissalam, aku lebih sangat rindu lagi kepadamu, walakin ni ma'murun abdum ma'murun. Aku lebih sangat rindu kepadamu, tapi tak ada aku ni hamba yang diperintah. Ya Allah perintah, aku boleh pergi lah, tak perintah pun lagi tak boleh. Ingat tarana pun. Lepas tu lalu baca wadduha wal laili iza saja ma wadda. Sebab apa? Ketika itu rindu saja rindu, dia orang pula duk menyakitikan Nabi Muhammad. Kena tinggal dah, kena marah dah. Dulu kecek sedap kau tu Tuhan, kau ni Tuhan, kau tu wahyu, kau ni wahyu, tak ambil. Orang pakar duk kata ke dia lah, tu ayat wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi duha, demi malam ketika tertutup, Allah tak tinggalmu Muhammad, Allah tak marah kamu. Bila baca kata Muhammad kabir, Allahu akbar. Kata setengah Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Mula daripada wadduha tengok seterus kepada berpelaun berabbin nas, dia kata tu sama. Tengok orang menyata. Gitu tak? Orang menyata lah. Bila tarik dia start daripada wadduha, bawa sampai apa dia? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Ada kata la ilaha illallah wallahu akbar. Pakai kata ramai-ramai dah. Sabung hajar alam nasrah pula. Straight la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan sampai maksud. Nanti tengok cerita lagi kat atas. Sebab apa tu? Sebagai syukur nikmat, tak kala dia mau kata ke dia Tuhan tinggalmu dah Muhammad, Tuhan